mengopi bersama dengan Husna dan mendengar cerita-cerita penutur bahasa Melayu di China. Apa khabar semua? Saya Husna, wartawan China yang bercakap bahasa Melayu, dan hari ini dalam episod ini saya ada jemput dua ibu yang mempunyai anak dia sedang bersekolah di China, di Beijing, dan kita boleh minta mereka memperkenalkan diri sendiri dan cuba dengar apa yang mereka akan bawa untuk hari ini. Kis? Hai, apa khabar semua? Nama saya Kis Ilyas. Saya merupakan salah seorang warga negara Malaysia yang menetap di Beijing bersama dengan suami dan juga anak saya. Pertama kali, terima kasih Husna kerana sudi menjemput saya dalam program Mengopi Bersama Husna dan bercerita mengenai topik hari ini sangat dekat dengan saya, iaitu mengenai pendidikan awal kanak-kanak di China, kerana saya adalah seorang ibu kepada seorang anak saya yang berusia nak masuk 6 tahun, dan kini anak saya yang bernama Faiz Ryan sedang bersekolah di salah sebuah tadika di daerah Tongzhou di Beijing ini. Hai, halo semua, apa khabar? Saya Yidati. Saya sebenarnya seorang wartawan rakan sekerja dengan Husna. Tetapi saya punya satu identiti yang lain, ialah ibu seorang budak bersekolah rendah di daerah Haidian, Beijing, China. Jika anda nak tahu, daerah Haidian ialah satu tempat yang penuh dengan sumber pendidikan yang amat baik. Sekolah terkenal, budaknya pun pelajar-pelajar yang agak unggul. Tetapi anak saya ialah seorang pelajar biasa sahajalah. Ya ke? Ya ke? Jadi hari ini saya nak kongsi sedikit sebanyak pengalaman tentang apa yang menjadi cabaran bagi saya dan sebagainya. Yang pertama, boleh tak Kis beritahu kami apa yang mencabar dan juga yang menarik ketika nak hantar anak sendiri masuk ke sekolah di China? Ya, cabaran yang pertama, mula-mula kita ada tadika awam, tadika swasta dan juga tadika antarabangsa. Tadika awam untuk orang tempatan sahaja, jadi kami tak boleh pergi ke tadika awam. Tadika private ataupun swasta, ada swasta yang hanya bahasa Mandarin sahaja, ada swasta yang ada bahasa Inggeris juga. Jadi saya boleh memilih antara yang dua itu. Jadi situasinya bila saya nak memilih sekolah, saya tak tahu nak pergi ke mana, nak cari di website tak ada senarai yang terkini, kalau ada pun mungkin dalam bahasa Mandarin yang saya tak faham. Saya ambil phone, buka Apple Map dan tulis Yuan yang bermaksud tadika. Di Apple Map, dan bila saya tulis tadika itu, dan terteralah pelbagai jenis tadika di kawasan persekitaran rumah saya. Jadi bila ada banyak, nak pilih yang mana? Yang mana yang sesuai. Jadi saya pun ambil satu-satu. Contohnya tadika A, saya copy and paste nama tadika A ke mana? Ke Xiaohongshu, ke aplikasi Meituan, ke aplikasi social media lain, sebab kadang-kadang di aplikasi tersebut ada tertera sekolah itu. Di WeChat pun ada. Jadi kadang-kadang kalau di Xiaohongshu, di Red Note itu ada komen daripada ibu bapa, dan itu sebenarnya sangat membantu saya. Jadi selepas membuat pelbagai research untuk memilih sekolah, jadi saya membuat keputusan dengan suami saya, okey, kita nak hantar ke sekolah A ini. Walaupun sekolah ini saya rasa agak jauh juga daripada rumah saya, dalam 5 km. Tapi bila saya lihat komen dan juga review daripada ibu bapa, rata-rata mengatakan, oh, sekolah ini bagus, persekitarannya menarik, cikgu-cikgunya juga bagus. Jadi saya rasa macam okeylah, nak cuba yang ini. Cabaran seterusnya, menghantar anak ke sekolah itu. Okey, jadi saya pun berjumpa dengan cikgu. Sebelum daftar, saya jumpa dengan cikgu itu. Cikgu itu sangat welcoming, sangat peramah. Walaupun ada kekangan dari segi bahasa, saya tak boleh berbahasa Mandarin, dia tak boleh berbahasa Inggeris, sikit-sikit saja. Macam mana communicate? Jadi kadang-kadang kita communicate melalui melalui dictionary, melalui aplikasi Google Translate, ataupun kita tunjuk-tunjuk dah boleh faham. Jadi hari pertama saya bersama suami saya ambil cuti untuk hantar anak kami ke sekolah. Dia ambil cuti untuk kami berdua hantar anak saya ke sekolah hari pertama. Sebelum itu saya dah cakap dengan Ryan, okey, ini adalah sekolah pertama Ryan di China. Semuanya berbeza. Saya kata, ya mungkin tidak mudah, tetapi mungkin Ryan boleh cuba. Lepas dah hantar, kami pun pulang. Walaupun waktu itu saya rasa macam, yelah, anak pertama dan hari pertama di sekolah, baru 4 tahun. Saya rasa macam takut, boleh ke dia survive? Nangis tak nanti? Sebab waktu tu dia tak nangis. Saya rasa nangis. Saya tunggu cikgu akan call saya, mungkin Ryan is crying ke apa dan sebagainya. Tapi selepas tu cikgu menghantarkan kiriman video. Saya terkejut, alamak cikgu. Tapi selepas saya
okay, saya buka video. Saya lihat video anak saya memperkenalkan diri. Dan apabila melihat video tersebut, saya rasa macam anak saya dah besar. Dia nak menangis, bukan baby dia nak menangis. Sebenarnya bukan anak saya yang nangis. Saya yang rasa betul, macam betul. Dah besar, tak nangis pun dia. Tadi kes ada sebut ketika dia cari tadika, ada satu tadika yang jauh dekat dengan rumah, iaitu 5 km. Saya rasa 5 km ini sebenarnya bukan jarak yang jauh bagi orang Beijing. Di bandara yang sebesar ini. Okay, kalau jauh tu jaraknya berapa? 10 km. Itu biasa lah. Itu biasa. Biasa. Saya hantar dengan kereta hari-hari. Okay. Lepas itu hantar bawa dia balik. 3 tahun dia. 3 tahun saya 10 km. 10 pulang balik. Saya buat begitu. Ya, jadi 5 km. Itu biasa. Ya, itu tak boleh biasa. hantar dengan diandong车. Iya. Dan antara momen yang menarik juga sebab 5 km kan. Jadi saya menghantar anak saya menaiki diandong车, skuter elektrik itu kan. Jadi di China saya sangat teruja kalau cakap pasal diandong-ce ni sebab kita ada laluan khas. Jadi untuk menaiki diandong-ce itu tak ada masalah. Jadi kalau nak cakap dekat Malaysia, kalau naik diandong-ce tu mungkin agak pelik sebab selalunya akan naik motor ataupun hantar naik kereta. Ya, jadi kalau dekat China ni sebab kita ada laluan khas untuk motor, untuk basikal, untuk diandong-ce. Jadi itu lebih mudah lah untuk membawa skuter elektrik. Dan selamat. Dan selamat juga. Izzati berasal dari kawasan Haidian yang sangat terkenal di Beijing, di China. Saya nak minta, boleh tak Kak Izzati memperkenalkan apa itu kawasan Haidian dan kenapa Haidian mempunyai suasana yang bersangat begitu sengit dalam pendidikan? Kawasan Haidian memang dipanggil itu kawasan yang dengan sumber yang pendidikan paling hebat. Ya, ada banyak, ada agency, science, university, and syarikat paling top di China. Ada makmal scientific yang related to angkasa lepas. Semua di sana. Semuanya di daerah Haidian lah. Jadi ada banyak itu murid-murid pelajar yang sangat unggul, yang berbakat di situ. Saya pernah jumpa dalam hidup reality ada budak sekolah telah lulus ujian peperiksaan bahasa Inggeris, CET, PET, FCE, semua relate to Cambridge English, bertaraf yang sangat tinggi lah. Itulah bahasa Inggris. Ada juga pelajar yang sudah lulus mendapat hadiah dari peperiksaan pertandingan matematik. Sama ada dalam negeri, seluruh negara China, atau seluruh dunia, ataupun ada yang juga sudah dapat itu hadiah dari global pertandingan antarabangsa lah. Ada juga yang pandai menulis program komputer, ada dalam bidang kecerdasan buatan AI lah, ada juga beberapa macam itulah. Saya sudah fikir kenapa ada fenomena begitu. Ialah saya rasa ibu bapa mereka hebat, kerana ibu bapa mereka banyak sudah lulus itu peperiksaan kebangsaan China, dan mereka berjaya menetap di Beijing, mencari pos kerja di Beijing. Jadi ibu bapa mereka kebanyakannya yang sangat mementingkan pendidikan dan mereka punya sumber pendidikan. Tetapi anak saya agak ordinary child, biasa saja. Saya tidak akan menekankan dia. Saya rasa setiap budak punya itu minat sendiri, tak boleh membuat perbandingan. Betul. Pendidikan di China, di Beijing macam satu triangle. Satu ialah itu pendidikan di sekolah, satu. Yang lain iaitu sekolah pendidikan tambahan. Itu ya biasanya ibu bapa pergi kelas tambahan di luar, kelas di luar yang ibu bapa yang beri kepada dia. Kerana itu budak mereka tidak tahu. Kadang-kadang mereka tidak memilih, tapi ibu bapa memilih dan menentukan untuk mereka. Dan satu lain ialah pendidikan di keluarga. Kerana Kis sekarang anak Kis sudah bersekolah di tadika di China, pasti ada apa-apa yang berbeza dengan sekolah ataupun tadika di Malaysia kan? Pertama sekali dari segi akademik, dari segi silibus. Macam anak saya sekarang dia berusia hampir nak masuk 6 tahun, dan setiap hari ada zoyek, ada homework, ada kerja rumah. Baru 5-6 tahun dah ada homework, dah ada zoyek, dan dia pun bawa balik, oh mami ini kena buat ni, kena buat ni. Jadi bila saya tengok kerja rumah tersebut,
Silibus yang ada di China itu saya rasa agak advance juga, sebab untuk umur 6 tahun, kalau kita cakap pasal Shusui, pasal matematik, mereka dah belajar tambah tolak bawah 100. Selalunya kalau kita di tadika kita baru nak belajar nombor, kan 1, 2, 3, 4 ataupun 100. ya, dalam lingkungan 100. Maksudnya mereka perlu menyelesaikan, contohnya 22 tambah 33 berapa, 33 tolak 21 berapa. Tapi bila saya buat sama-sama, contohnya matematik dan saya rasa, boleh ke dia buat soalan tambah tolak macam tu. Tapi bila kita ajar, okey, mula-mula macam ni, tolak ni, tambah ni, dan dia budak-budak, kita memang tak boleh nak rasa mereka tak boleh. Sebenarnya mereka boleh. Saya rasa peranan cikgu dalam tadika di sekolah anak saya, sebelum mereka bawa pulang homework itu, mereka ada satu buku nota. Buku nota yang mereka akan tulis homework apa hari ni. Jadi cikgu sebenarnya dah mendidik pelajar-pelajar di situ. Okey, hari ini homework contoh, okey, kena buat A bahasa Inggeris, B pinyin. Jadi semua orang akan bawa balik buku nota. Okey, mami homework ni. Jadi mereka dah diinstilkan sifat tanggungjawab untuk okey, hari ni saya perlu siapkan homework. Tapi tak banyak pun homework je, just satu muka surat macam tu. Kalau dari segi perbezaan yang lain yang saya dapat lihat yang ketara, saya suka bila anak saya kata, hari ni Faiz ada cuci war, bermain di luar. Ya, outdoor activity. Mereka bermain di luar bukan sekadar main, mereka ada cikgu PE, physical education, cikgu pendidikan jasmani di sekolah anak saya. Jadi setiap hari, contohnya ada 5 hari seminggu. Hari Isnin berlari, hari Selasa bermain basketball, bola keranjang. So hari seterusnya ada bermain basikal dan juga bermain jumping rope. Yang dikatakan ini membantu fleksibel dan juga sangat baik untuk mencari tinggi. Sekarang markas PE lesson sangat penting, akan related to waktu atau markas untuk masuk ke sekolah, sekolah menengah. Jadi itulah tadi saya mengenai sebut tentang kelas tambahan itu, ada ibu bapa yang khusus menghantar anak mereka untuk PE, untuk menguatkan badan. Ada beberapa acara. Satu ialah jump rope. Satu ialah jump rope, tapi seseorang mungkin yang budak yang gemuk-gemuk, mereka tidak pandai. Itu markas tak lulus. Ada juga bagi orang lelaki, kita budak lelaki, pull up. Pull up themselves in monkey bar. Di monkey bar itu ada juga untuk menari, ada jika 50 meter. Markah akan 9 saat. Kalau kita pergi ke pusat membeli belah kan, kalau ada satu level tu, semua jenis kelas ada. Kelas pendidikan jasmani kalau dekat shopping mall kan. Kalau kita pergi ada kelas macam gym, kelas pendidikan jasmani, ada kelas music di sini, ada kelas arts and craft, ada kelas ini. So saya dapat lihat ibu bapa semua tunggu di luar menanti anak-anak mereka dalam kelas. Betul. Saya rasa macam saya perlu hantar anak saya juga ke dekat kelas. Ada banyak acara PE, memang sesetengah yang akan mencabar bagi anak saya. Dia apa yang paling mencabar bagi dia ialah sit up. Sit up. 1 minit kena buat 35 lebih. Wow. Bagi orang dewasa pun bukan yang senang tau. Ya, tak bukan senang. Saya cuba sendiri. Saya gagal. Saya tidak boleh buat macam itu. 1 minit 60 saat. Jika 35 maksudnya 2 saat kena buat 1. Wow. Ya, itulah anak saya, dia pada mulanya dia tak boleh. Tapi sekarang kena dia latih di rumah hari-hari. Selepas 1 bulan dia dapat. Sekarang 40 dia boleh buat. Wow. Antara perbezaan yang saya rasa ini paling ketara juga adalah academic year ataupun bila bermulanya sesi persekolahan. Kalau di Malaysia, kita bermula pada Januari sampai Disember untuk tahun tersebut. Contohnya tahun ni Januari 2025 sampai Disember 2025. Tapi di sini di China bermula September kan? Ya. Jadi untuk anak saya, mula-mula saya tengok, okey, bermula September. Maksudnya September tahun ni sampai September tahun depan. Jadi untuk anak saya, disebabkan dia lahir bulan Oktober. Okey, dia lahir bulan Oktober. Jadi sesiapa yang lahir selepas 2 September ke atas akan masuk ke sekolah setahun lambat. Jadi contohnya kalau anak saya, kalau ikutkan tahun, dia dah 6 tahun sekarang. Jadi kalau di Malaysia, tahun hadapan bermula Januari 2026, dia dah boleh masuk darjah 1 sekolah rendah. Tetapi di Beijing,
Disebabkan dia lahir bulan Oktober, dia kena tunggu sampai September tahun hadapan untuk dia bermula sekolah rendah. Kalau dia lahir bulan Ogos, dia akan bermula September ini. Awal pula kan. Jadi disebabkan dia lahir bulan Oktober, tahun hadapan September tahun hadapan baru dia dapat mulakan sesi persekolahan. Maksudnya di tadika dia akan tadika lama sikit lah, akan belajar bahasa Mandarin banyak sikit. Untung lah. Maksudnya dalam antara kelas seumur dia yang paling tua, maksudnya yang paling mature. Paling mature harapnya. Psikologi. Anak saya punya situasi yang serba balik. Dia lahir bulan berapa? Bulan Julai. Jadi dia yang antara yang termuda, yang sangat naif, yang pada kelas tingkat 1 mereka suruh semua pelajar kena duduk sebegini. Duduk tegak macam itu. Dia tidak boleh. Dia tak faham arahan cikgu. Dia faham. Faham. Memang tidak boleh dari dia kata benar. Dia tak nak buat macam itu. Dan dia suka itu main tidak, memang tidak boleh. Tak boleh fokus lah. Tak boleh fokus. Yang dulu saya tidak boleh faham. Guru beritahu saya, anak you tidak boleh buat begini. Saya tidak faham. Dan memang saya cari itu ilmu sains. Memang kata anak yang memang tidak boleh kerana itu perkembangan mereka tidak sampai tahap itu setengah. Macam saya. Dia baru 6 tahun kan. Dia baru masuk 6 tahun lebih dah pergi ke sekolah rendah. Jadi waktu baru 6 tahun, jadi perkembangan tu tak sama dengan budak yang dah 6 tahun sebelumnya saya kata, kan. Lebih tua lebih baik. Macam saya juga lahir pada Oktober macam Ryan. Dan ketika saya masih dalam tadika, saya sudah habiskan semua kursus dan mau masuk ke dalam sekolah rendah, tapi umur saya tak cukup. Masa itu saya cuma umur 5 saja, tak cukup umur 6 untuk masuk ke dalam sekolah rendah. So ibu saya memilih biar saya bersekolah setahun lagi di dalam tadika. Dan saya pergi ke tadika itu pada tahun kedua, maksudnya sudah setahun lagi lah. Dan cikgu datang dan cikgu kata, "Okay guys, hari ini kami akan belajar lesson yang baru." Dan saya dengar, apa itu lesson yang baru? Dan dia bagi yang sama. Sebenarnya bagi saya itu bukan yang baru, tapi bagi orang yang lain itu yang baru. Dan saya pulang ke rumah dan saya beritahu ibu, kerana hari ini cikgu kata akan ajar yang baru, tapi dia ajar apa yang sudah ajar. Sudah belajar dan kan? Ibu tak beritahu saya kenapa. Dia takut saya sedih. Dan dia cakap, kerana cikgu sudah lupa saya. Tapi saya rasa ini memang membantu banyak kerana saya boleh kukuhkan asas pendidikan saya sebelum saya memasuki sekolah rendah. So selepas itu saya masuk ke sekolah rendah tahun yang pertama, saya lebih bersedia. Saya lebih bersedia dan apa-apa macam markah saya ataupun peperiksaan saya paling tinggi. Paling tinggi berbanding dengan orang yang lain. Jadi saya rasa kalau kes jangan risaulah. Saya rasa ini perkara yang baik. Okey, dan sebenarnya hari ini dalam program ini, Kes dan Izadi juga ada membawa beberapa visual mengenai kanak-kanak masing dia dalam tadika ataupun di sekolah. Jadi kita boleh lihat yang pertama dari perkongsian Izadi. Cuba lihat apa yang Izadi bawa. Wow, gambar ini apa itu? Mereka buat apa? Mana Sophie? Di manakah Sophie? Di barisan pertama, kelima dari kanan. Tadi kan yang buat peace ni. Yang ini. Itu satu aktiviti luar yang dianjurkan oleh pihak sekolah. Setiap semester ada satu kali sekolah akan membawa mereka keluar. School trip Ya, betul. Untuk kali ini semua anak-anak mereka diberi pakaian baju tradisional. Dan di sana itu satu field, mereka diajar wushu. Silat, kungfu, wushu. Budak lelaki yang macam itu. Mereka ada diajar wushu dan juga mereka terdekat kepada berbagai budaya tradisional China. Jumpa aktiviti tradisional, ada tauhu, di sini ada gambar tauhu lah yang sejenis acara. Ada satu botol letak kat sana dan kosong, pot. Dan ada distance yang khas. Pemain boleh cuba melemparkan itu arrow.
panah, panah. Kepada satu pot yang dengan mulut yang nipis, yang sempit itu. Itu satu acara tradisional China. Jadi ini antara berbagai aktiviti yang mereka mencuba lah. Semua mereka cuba ialah budaya tradisional China, dan ini saya sangat suka kerana saya rasa mereka dilahirkan selepas tahun 2010, dianggap generasi terkini. Walaupun mereka yang tadi saya sudah kata, mereka punya fikiran yang sangat modern dan advanced berbanding generasi saya. Mereka sudah pada umur ini, mereka sudah menyentuh dan boleh kadang-kadang menguasai AI dan menggunakan AI dengan sangat baik, yang lebih baik daripada saya. Tapi saya rasa mereka masih perlu menyedari budaya tradisional itu asal-usulnya, dan juga kerana itu mengandungi banyak itu fikiran klasik China yang sangat dilihat di berbagai aspek China sekarang. Jadi itu untuk menjaga identiti masyarakat. Jadi saya sangat suka aktiviti macam ini. Lesson yang menarik. Okay, dan selepas itu kita lihat perkongsian dari Kiss. Kiss ada bawa satu video. Ini hari pertama Ryan di sekolah. Wah, hari pertama, sekolah yang pertama, kali pertama di China. Ni, dia kata tak boleh speak Chinese. Cikgu tolong translate. Yes. Where are you from? China. I'm from Malaysia. 他是来自于马来西亚的一个小朋友啊。OK。 Wah. Ini kerja rumah. Ya, ini antara kerja rumah yang mereka perlu rekod dan hantar. Dan sebelum ini tak ada bendera Malaysia di sekolah itu. Selepas Ryan masuk, cikgu itu pun letakkan bendera Malaysia kerana di dia pelajar Malaysia yang pertama dalam kindergarten. Betul. Comel. Jadi itu antara perjalanan Ryan daripada hari pertama dia sekolah sampai ke hari ini. Saya nak mengucapkan terima kasih kepada Kiss dan Izzati ada membawa perkongsian yang begitu menarik dalam episod ini. Dan terima kasih. Bye-bye. Bye.